Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua topan-topan, supporters produk Brotherhood, yang mendoakan Brotherhood, haters Brotherhood, yang benci gua. Assalamualaikum. Selamat malam. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Terpanggil untuk membuat simple sikit lah malam ni, tentang beberapa isu lah. Nombor satu, kenyataan daripada seorang Esko Selangor mengatakan bahawa PBT tiada kuasa untuk tamatkan lesen kilang. Kelakar. Kelakar, memang kelakar. Nombor satu, kelakar dia sebab kita bukan minta tutup pun. Rakyat bukan minta tutup pun. Kalau kita kena duduk rumah, diorang pun kena duduk rumah. Kluster terbesar adalah kluster kilang. Semua orang tahu. Semua orang tahu. Itu yang kelakarnya, suruh tutup sekejap pun tak boleh. Menggagau. Keluar statement-statement yang bodoh-bodoh, yang benak-benak semua keluar. Bodoh. Aku dah cakap, pada korang-korang peniaga-peniaga kecil, yang jual stall burger, termasuklah Brother Asri Janggut, siapa-siapa yang meniaga burger-burger lah, kau jual air buah ke, kau jual buah ke, durian ke, kau jual lemang tepi jalan ke, lain kali masa daftar SSM, jangan daftar untuk meniaga kecil-kecil. Kau daftar kilang terus. Kilang burger, kilang jual air buah, kilang jual lemang, biar alamat tu kilang. Tapi kau buat stall je. Sebab kilang diorang tak boleh sentuh. Diorang tak boleh sita kilang. Yang diorang boleh sita kedai burger, stall-stall bodoh-bodoh kecil-kecil ni diorang boleh sita. Boleh angkut terus, angkut terus boleh. Tapi kilang jangan sebut. Tak boleh. Nak sita pun tak boleh. Kilang tak boleh sita. Stall boleh sita. Bodoh. Nak buat macam mana? Itulah kenyataan-kenyataan ni, semakin bodoh yang semakin kelakar kita dapat lihat. So lepas ni korang budak-budak burger, kau daftar SSM kilang burger. Biar diorang takut sikit. Takut sikit. Aduh, macam mana? Inilah yang rakyat kena hadapi hari-hari. Aduh, pening. So, yang kita nak suarakan dekat sini, kenapa PBT, permit datang daripada mana? Permit tu datang daripada mana? Permit untuk operasi datang daripada mana? Cukai bayar pada siapa? PBT. Itu pun orang tak boleh fikir. Tapi bila nak buat, bila zaman-zaman pandemik ni, kita suruh tutup sekejap, tutup 2 minggu pun tak boleh. Bodoh lah tu. Apa pendapat korang? Apa pendapat korang? Tulis. Aku dah cakap diorang tu bodoh, aku tak percaya. Orang PBT, orang esko-esko, orang politik ni memang jadi bodoh. Bila part duit dia jadi bodoh lah. Part duit dia jadi bodoh. Apa pendapat korang? Tulis kat bawah. Daripada J Winchester, betul Cip, lepas ni aku buka kilang vape. Daftar kilang. Daftar kilang, jangan daftar stall vape, jangan daftar stall vape, jangan daftar kedai-kedai kecil vape, jangan. Daftar kilang. Baru dia tak ada power. Okey. Peningkatan COVID okey banyak. Tapi gua ada dapat dengar lah sedikit maklumat. Tak, wallahu alam, tak sama ada betul atau tidak gua tidak tahu, tetapi ada maklumat menyatakan perlu disiasat bahawa kemungkinan Malaysia juga akan terpaksa untuk tidak melihat lagi kenaikan hari-hari ni. Tidak akan melihat lagi kenaikan hari-hari sebab apabila pandemik ni sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita, dia akan stay. Virus ni akan stay dan menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Maka apa yang kerajaan boleh buat, sebagaimana kerajaan Singapura sedang cuba untuk buat, iaitu melihat pemulihan, dari sudut pemulihan, berapa banyak yang pulih. Dan kita doakan supaya insya-Allah Ogos, insya-Allah Ogos, kita doakan supaya habislah lockdown ni dan segala langkah-langkah yang perlu diambil kepada mereka yang dikesan memiliki penyakit COVID ni, dihantar terus, dirujuk terus kepada hospital. Manakala mereka yang sihat dibenarkan untuk membuat kerja-kerja macam biasa. Itu pada pendapat gua itu perlu. Itu perlu. Maksudnya jangan sampai seluruh negara terlibat. Sebab you bayangkan kalau Singapura, negara yang tidak ada raw resources, tidak ada bahan mentah,
Ya, 100% bergantung kepada industri pelancongan dan juga industri pembuatan kilang. Ya, diorang ni banyak diorang ni sebagai satu pulau yang kecil, diorang mengharapkan banyak daripada luar, air pun ambil daripada Malaysia. Kalau tutup Singapura tu pada jangka masa yang tidak dapat dibayangkan bila, memang hancur Singapura. So kita kena berfikir ke arah itu. Sebab kita tak boleh buat lockdown selama-lamanya. Kita kena mula menganggap bahawa virus ini akan selamanya bersama manusia. Itu antara pendekatan yang gua rasa lebih sesuai, sebab kita tak tahu sampai bila. Tag, share, like. Dan baru tadi ada jumpa dengan seorang wakil daripada Misi Rakyat. InsyaAllah nanti kita tentang Misi Rakyat tu, diorang ada datang berjumpa dengan gua untuk bertanyakan tentang apa pendapat Brotherhood tentang Misi Rakyat. Diorang ada buat plan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan live dengan diorang. Wallahualam, kita doakan yang baik-baik saja, sebab apa-apa idea dan tindakan yang baik kita sokong. Tetapi mana yang kurang baik kita akan tegur, dengan harapan supaya Misi Rakyat juga akan menjadi satu gerakan yang berjaya. Okey, ni apa cerita pasal Long Tiger ni? Apa cerita pasal Long Tiger ni? Tolonglah. Gua dah malas dengan nama Long Tiger ni. Sebab nama dia betul dia siapa? Nama betul dia? Nama Rohaida dia tu. Nama Rohaida dia siapa? Sebab gua tak tahu nama betul dia. Mohon mana-mana media lepas ni kalau ada keluarkan statement di akhbar atau Waimah Polis sekalipun kepada Brother Ayub Khan, Ketua Polis Johor, bagus. Cepat buat tindakan dia, bagus. Cuma mohon lepas ni jangan sebut nama Long Tiger tu lah. Mohon jangan sebut nama Long Tiger tu. Pakai nama Rohaida dia. Nama Rohaida dia siapa? Sebut sini. Aku tak tahu siapa nama Rohaida dia. So sebab geli. Nama Long tu sebenarnya menjejaskan kepada banyak majlis kita, abang-abang Long kita yang juga terkena tempias dengan perbuatan bodoh, manusia yang orang kata menumpang di negara bertuah ni, sewenang-wenangnya dengan menggunakan petik-petik nama. Dia petik nama sini, attack sana, attack sini, tapi dia sendiri pun hancur, melakukan banyak kes-kes jenayah, seperti mana yang Brother Ayub Khan sebut. Di antaranya adalah ugutan, antaranya adalah rogol. Ini semua dah sabit. Bukan tak ada kesalahan. Dah ada kesalahan, dan baru-baru ni adalah kurungan secara salah lah. Kita mohon supaya pihak immigration, tolonglah pihak immigration Malaysia, tolonglah ambil tindakan. Dia bukan warga negara Malaysia. Dia menumpang dekat sini. Kalau dekat Australia, ni gua kena cakap sekali lagi, kalau dekat Australia, kalau kau permanent resident sekalipun ataupun tengah bridging visa, kau bridging visa daripada status visa melawat hingga nak menjadi kepada visa bridging, visa untuk penduduk tetap kat sana, dia ada dipanggil bridging visa. Walaupun kau salah trafik, kau bawa kereta kau langgar lampu merah, walaupun kau salah trafik, kau boleh dihantar balik pulang ke negara asal. Sebegitu ketatnya undang-undang di luar sana. Ini dia menumpang dekat Malaysia, buat salah laku sana sini, jenayah pula, boleh ada perniagaan, kita bagi peluang buat perniagaan, boleh berkeluarga, alhamdulillah, sepatutnya bersyukur, boleh berkomuniti sampai buat majlis sendiri. Majlis sendiri. Siapa yang bai'ah dia ni? Siapa bai'ah dia ni? Ambil tindakan. Siapa yang bai'ah dia tu, panggil dia balik. Dia keluar lookout ni, panggil dia balik. Jangan bikin malu. Jangan libatkan dengan orang-orang macam ni. Jadi konon jadi leader dalam mana-mana majlis. Jangan. Ni gua gesa kepada semua tok ayah, gua gesa kepada semua paduka ayahanda, semua ayahanda dekat Malaysia ni. Jangan ada kaitan dengan orang macam ni. Dia akan memalu, dan dia bukan sama bangsa dengan kita pun. Apa masalah ni? Kenapa ada juga orang Melayu yang sokong dia ni? Dia buat salah. Aku lagi rela berkawan dengan orang bukan bangsa Melayu yang menyokong tindak tanduk kita. Ini kau menyokong dengan warga asing yang bukan IC Malaysia pun, buat salah. Lebih baik
Baik kau kawan dengan orang Cina, orang India, warga negara Malaysia, buat benda betul. Itu lebih baik. Ini orang manusia yang tak pernah nak belajar rasa hormat dah ditangkap berkali-kali. Guna nama Islam, guna nama Melayu, menyamar jadi Melayu. Apa ni? Immigration, tolong. Tolong takkanlah tak ada akta. Yang buat rakyat sekarang ni tengah stres. Timbul pula mangkuk habau ni punya kes timbul lagi. Banyak Malaysia ni memang terkenal dengan kes-kes yang berpanjangan. Jalan raya jangan cakap lah. Jalan raya jangan cakap. Kalau Jepun, lepas earthquake, lepas tsunami, dalam tempoh 24 jam settle. Malaysia, lubang tu sampai bertahun-tahun pun ada. Gua ada rekod. Jangan sembang, gua ada rekod. Berkali-kali tu Pasir Gudang dekat stadium tu turapan berapa kali? Lebih 80 kali lokasi yang sama. Puih. Malaysia ni memang terkenal dengan kes yang berpanjangan. Daripada arwah Hadid, 1MDB, MH370, durian hutan tak settle tanah siapa? Siapa bagi permit? Kilang tak boleh tutup. Kilang haram yang berlambak dekat Selangor. Kilang haram. Kilang tanpa kebenaran operasi dekat Selangor diketahui 5,800 lebih. Kilang tanpa dibenarkan operasi berjalan 5,800 lebih. Di mana 800 lebih terletak di berhampiran dengan sungai-sungai, aliran-aliran sungai dan loji rawatan. Gila tak gila? Sisa toksik dibuang kat sungai. Tak ada kawalan dan benda ni berpanjangan. Tag, share, like. Setuju dengan apa gua cakap? Share. Berpanjangan kes Sajat punya kes. Dah tangkap ke? Penat gua cakap dah tangkap ke? Sedih bro. Di manakah silap kita? Di manakah silap dalam Malaysia ni? Di manakah silap? Salah siapa ni? Pengurusan politik yang masuk campur. Macam benda ni takkan berkesudahan lah. MH370 tu entah Malaysia dah diam lah. Negara luar masih mencari-cari lagi. Ada lagi usaha-usaha. Malaysia dah tak ada lah. Ini melibatkan nyawa orang sini. Kilang pun tak boleh tutup. Sajat pun hilang tak jumpa. Silah Habau, Rohaida, Long tu pun masih tak boleh hantar balik. Apa ni? Tak boleh buat apa-apa ke? Tak ada korang boleh buka buku akta korang apa benda ke? Kilang Selangor, PBT, takkan tak boleh cek mana-mana sita pun tak boleh. Kau tak boleh masuk dalam, aku tahulah. Aku tahu YB pun mengadu kat aku. YB pun mengadu dekat Lando. Nak macam mana? Kita datang kilang dia, memang kilang haram, kena panggil polis. Kena panggil PBT. Wakil rakyat mengadu. Tak boleh buat apa? Patah balik. Kenapa tak boleh sita je? Kunci je lah kilang tu. Sita macam mana kau sita stall burger? Kau boleh sita stall burger, kenapa kau tak boleh sita kilang? Nak aku ajar macam mana nak kunci pagar kilang ke? Macam mana aku buat dekat pejabat tanah tu? Sampai aku masuk lokap. Nak aku ajar ke? Macam mana nak kunci pagar kilang? Susah ke nak kunci pagar kilang? Nak tunggu apa lagi? Kena aku yang kuncikan apa tu kilang-kilang haram dekat Selangor ni. Semua nak rakyat buat. Sebab tu jangan marah bila ada gerakan-gerakan macam misi rakyat. Jangan marah. Memang ada. Memang orang rakyat tengah marah. Semua nak kena sogok, semua nak kena push. Lembik.
Polis kesian, polis kesian. Berapa kali polis tangkap, berapa kali polis kejar si Rohaida tu, berapa kali kes dia yang polis kena check. Berapa kali pihak polis Johor kena tangkap Mamat seorang tu. Kena siasat. Immigration take action lah. Tengok apa akta boleh hantar balik. Apa tindakan boleh buat dalam akta immigration. Semua nak kena ajar. Ni gua nasihatkanlah pada siapa yang pernah mengikut yang join majlis dia ni. Siapa pernah join majlis dia ni, tak payahlah. Korang turap lubang dengan gua lagi faedah lah. Korang turap lubang dengan gua daripada kau join si Long Lancau tu. Turap lubang dengan gua lagi berfaedah lah. Tak payahlah. Tak payahlah join dia. Gua nasihatkan. Mana-mana yang dah bai'ah kononnya dengan dia, join gua palam lubang, insya-Allah. Tak dekat dunia, balasan akhirat, insya-Allah. Dengar cakap gua. Tu janji Allah, tu bukan janji gua. Fardu kifayah tu. Fardu kifayah nama dia. Okey. Kau ikut orang-orang macam tu buat apa? Tag share like beritahu dengan budak-budak dia. Kalau ada budak-budak dekat sini muncul. Ada budak-budak di sini. Siapa yang sokong dia? Muncul. Apa punya leader kau ada ni? Leader apa tu? Gua tak payah pakai gua punya ranting, gua tak payah gua punya movement, brotherhood, gua tak payah pakai gua punya NGO, gua seorang boleh cakap dengan dia macam ni. Kalau tak ada PKP memang gua dah sampai dah. Kalau tak ada lockdown ni gua dah sampai dah. Macam tak biasa buat hal dekat rentas negeri. Macam tak biasa. Tapi kita ada masih perasaan hormat lagi lah. Kita tak naklah sampai kita terpaksa berkasar dengan orang. Tapi kalau dah sampai kes rogol pun kau tak boleh ambil tindakan. Dah sampai kurung orang pun kau tak boleh ambil tindakan. Mana maruah orang sini? Mana maruah orang Malaysia ni? Kena bayar ke? Kaya sangat ke dia? Yang pasal kilang tu aku tahulah, yang kena bayar tu sampai keluar statement bodoh-bodoh tu. Bodoh, nak mampus. Tag, share, like. Bawa diorang balik. Kita bawa diorang balik ke arah jalan yang betul. Ke arah jalan betul seperti contohnya betulkan jalan. Jadi Malaysia ni dah banyak kes yang berpanjangan. Banyak kes yang berlarutan. Ni daripada dulu. Kenapa jadi macam tu? Macam tidak ada undang-undang. Tapi salah kecil-kecil cepat pula. Salah kecil-kecil cepat pula. Yang salah besar-besar yang bara-bara macam berpanjangan. Satu contoh. Satu contoh. Di mana gua sendiri terlibat dalam satu usaha penangkapan. Ni gua cerita, ni kes dulu. Satu kes penangkapan terhadap satu scammers. Satu scammers. Scam tu dinamakan YSLM. Siapa pernah dengar? Projek lelaki terkaya di dunia. Berani lelaki tu. Dia letak signboard sebesar-besar alam dekat Jambatan Pulau Pinang ada, kat Johor ada. Siapa pernah dengar? YSLM. Gua terlibat secara terus. Gua sampaikan maklumat. Gua sampaikan maklumat kepada pihak polis. Gua sampaikan maklumat kepada dia dulu ada geng-geng bonzer yang dibayar. Gua pun dapat maklumat daripada geng-geng bonzer dia. Supaya menangkap scammer ni. YSLM. Dapat lagi juga. Dan gua kecewa lah. Dia dapat lagi ke Thailand. Yang sedihnya, Thailand yang dapat tangkap. Negara yang dikenal lagi sebagai negara pusat pelacuran. Negara yang dikenali sebagai pusat pelacuran. Polis dia boleh tangkap scammer YSLM tu. Kita gagal. Boleh terlepas kat sana. Sedih. Sebab kita sama-sama bagi info tapi gagal ditahan kat sini. Kenapa boleh jadi? Kemudian kes kita cakap pasal arwah Benji arwah Benji, dia pun dah tak ada, alhamdulillah, dia pun dah selamat dikebumikan dekat Medan. Tapi gua masih rasa sedih tentang kes apa yang berlaku pada arwah Benji sebab gua mengenali dia. Gua percaya sekiranya dia sewaktu dia ditahan di Malaysia, dia beberapa kali ditahan dekat Malaysia
Tapi kemudian dilepas, kemudian dilepaskan dalam keadaan masih menagih, dalam keadaan dia masih menagih tetapi dilepaskan. Tiada tindakan pemulihan yang betul, tidak sempat melalui proses pemulihan yang betul. Berapa kali kena tangkap kat Malaysia? Kemudian lepas. Akhir dia kena tangkap dekat Indonesia. Di mana sebagai seorang tahanan di negara luar, dia tidak mendapat apa-apa kelebihan. Sebagai contohnya subsidi ubat. Sebagai contohnya, kalau kena tahan dekat luar, bukan warga negara, dia tidak mendapat subsidi rawatan. Rawatan tidak mendapat bantuan, di mana harga dia lebih mahal. Dan gua sangat tekilan sebab sekiranya arwah dah elok ditahan di Malaysia, kemudian dihantar ke pusat-pusat pemulihan, sebab dia warga negara dan dia juga keluarga dia bukan calang-calang, dia ada bakat besar, dia seorang ahli seniman, arwah mak dia pun bakat besar seniwati, sudah tentu boleh give and take kalau ditahan di Malaysia. Tetapi dia tidak sempat melalui proses pemulihan tu. Ini AADK kena ambil maklum lah apa gua cakap ni. Lain kali kalau kena tangkap tu, terus hantar pusat pemulihan. Terus hantar ke dia punya peguam dia tu, selamatkan dia. Sebab penagih ni diorang bukan jahat. Kebanyakan kes-kes penagih ni bukan orang jahat. Diorang menjadi jahat disebabkan oleh the needs, keperluan untuk mengambil bahan terlarang tu. Daripada itulah mereka mencuri, merompak dan sebagainya. Kebanyakan penagih sebenarnya okey dari segi peribadi, okey. Semua ketagihan itu yang menyebabkan mereka hilang kawalan. Minta maaf, line tak berapa elok. Line tak berapa elok malam ni. Jadi berbalik kepada arwah, mereka hilang kawalan tanpa tindakan pemulihan yang sebaiknya, kena tangkap kat luar negara, jadi lebih susah. Peluang untuk pulih tu memang susah lah. Peluang untuk lepas lagi susah. Peluang untuk dapat rawatan pun susah. Gua rasa tekilan sangat. Dan gua nasihatkanlah korang, supaya jangan terlibat dengan kes-kes jenayah, terutama kes-kes dadah. Sebab dadah ni memang kau rasa tak salah, sebab kau tak rosakkan orang. Kononnya kau layan hai seorang-seorang. Betul, kau layan seorang-seorang. Tapi apabila kau mula menagih, dan kemudian kau perlu mendapatkan wang untuk membiayai ketagihan kau, dan itu membawa kepada banyak benda-benda yang berada di luar kawalan kau. Percayalah cakap gua, itu akan berada di luar kawalan. Jadi kita sayangi semua brother-brother kita, walaupun brother kita penagih sekalipun. Kita sayangi mereka. Kalau perlu tangkap. Sampaikan maklumat kepada pihak polis, sampaikan maklumat kepada pihak AADK, supaya mereka ditangkap dan kemudian mereka dihantar ke pusat pemulihan. Jangan sampai kena tangkap dekat luar negara, di mana akibat dia sebenarnya lebih susah untuk dia, untuk lepas dan juga untuk pulih dan menjalani kehidupan normal macam kita. Gua sayang dengan semua brother gua. Gua sayang dengan korang semua. Kalau korang sayang gua juga, tolong tag, share, like, supaya benda ni sampai kepada sesiapa saja yang ada kenalan yang ketagih dengan dadah ni. Okey, itu saja daripada gua, Landu Zawawi. Semoga kita semua bersabar tentang menghadapi pandemik yang tidak akan berkesudahan, sebab kebanyakan negara di dunia ni pun dah mula terpaksa bagaikan mengiktiraf bahawa virus ini akan bersama kita selama-lamanya, dan kita doa baik-baik supaya tidak ada varian-varian yang lebih bahaya, disebab dia mutating. It always mutating, menjadi varian yang baru yang lebih bahaya. Semoga kita lebih bersedialah. Dan gua mohonlah, kalau ada universiti kat Malaysia ni yang ada kelengkapan, tolonglah, cuba Malaysia tolonglah buat vaksin sendiri. Malaysia tolonglah belajar buat vaksin sendiri. Bukan kita tidak ada pharmaceutical yang bagus kat Malaysia ni.
Kan? Brazil, kau tahu Brazil? Brazil negara macam tu pun boleh buat study untuk keluarkan vaksin sendiri. Ini Malaysia lah. Kita ada banyak orang Melayu, doktor-doktor Cina, doktor-doktor India, doktor-doktor yang bagus-bagus, pharmaceutical, yang pernah dihantar ke luar negara. Gunakan mereka ni. Bagi mereka satu kelengkapan, satu tempat equipment, satu facility untuk menghasilkan vaksin Malaysia. Jangan harap kat luar negara. Orang politik ni memang suka harap luar negara sebab di situ dia orang sorok duit. Kau tahu lah, dah masuk politik tu memang macam tu lah cerita dia. Apa, sumbangan politik? Sumbangan politik nampak dekat berita tadi. SPRM cakap apa tu? Iktiraf isytihar harta. Isytihar harta. Kalau dia tak ada isytihar harta, kau nak buat apa? Boleh tangkap. Idea ada, pelaksanaan. Malaysia ni idea ada, pelaksanaan. Tengoklah akta-akta Malaysia. Semua tahun 70-an, 50-an, 60-an pun ada. Itu gua tanya. Budak-budak tanya, Lando, kau tak sokong mana-mana parti politik kan? Gua jawab senang je. Mana-mana sekarang ni dekat Malaysia ni, semua parti politik pernah memerintah. Jangan sembang dengan gua. Mana-mana parti politik dekat Malaysia ni, kalau dulu lama kalahan, kemudian dah buat pakatan baru, semua ada peluang. Semua pernah ada berpeluang menjawat jawatan dalam kementerian. Tetapi yang pelik dia, sewaktu mereka berpeluang menjawat dalam kementerian, kenapa mereka tidak gunakan peluang di lingkup masa dan kuasa sewaktu menjawat jawatan di kementerian untuk menggubal akta? Kenapa Malaysia masih pakai akta lama-lama? Kenapa masa kau jadi menteri, kau tak boleh gubal akta baru? Kau tahu akta exhaust? Tahu akta helmet? Tahu akta helmet saja. Akta exhaust. Semua akta tahun dulu-dulu. Semua akta dulu-dulu sebelum Yoshimura ada kilang. Pelik tak pelik? Kenapa menteri, orang politik dah ada jawatan, kenapa tidak menggunakan ruang lingkup kuasa masa mereka menjadi menteri itu untuk menggubal undang-undang baru? Sibuk berpolitik, sibuk bergaduh, sibuk melaga-lagakan rakyat. Dengan wabak-wabak macam ni pun kau nak belaga-laga lagi. Gunakan peluang tu untuk gubal. Itulah fungsi menteri. Gubal akta baru demi kebaikan jabatan-jabatan bawah kau. Demi PBT bawah kau. Gubal akta baru. Itu fungsi menteri. Tapi tak. Sibuk kroni sana, sini. Gila. Cek lah akta-akta Malaysia ni semua zaman dulunya, Tok Kaduknya. Cek akta exhaust bising. Cek akta exhaust bising dengan akta helmet. Gua bagi dua je. Akta helmet dengan akta exhaust. Cek tu saja. Semua zaman-zaman Tok Kaduk. Kita heran kenapa mereka berpeluang untuk mengubah masa depan Malaysia dengan melancarkan atau menggubal akta-akta yang lebih sesuai dengan perjalanan kehidupan rakyat dekat sini. Tapi mereka tidak. Mereka membiarkan. Sampai kadang-kadang bila gua jumpa dengan jabatan-jabatan, pegawai-pegawai jabatan, semua bila sembang dengan gua, semua sembang akta-akta zaman dulu. Gua tanya, apa fungsi menteri kau? Kenapa tak gubal akta baru? Tapi itulah Malaysia ni. Kita ada banyak masalah yang timbul akibat sesuatu tindakan yang terlalu lambat. Tak ada tindakan, masalah berpanjangan. Fikirkan. Fikirkan. Tag, share, like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baju Bradut akan kita tukar motor. Siapa yang follower Bradut akan tahu kita setiap kali print baru, motor akan bertukar. So akan ada design baru. So watch out. I love you.